boleh mengambil jalan yang salah, dan sampai hari ini Yahudi-Yahudi yang dianggap sebagai Zionis ini dianggap sebagai yang paling tegar menentang Allah Subhanahu wa taala dan nak menghancurkan manusia secara keseluruhan dengan bersekongkol iblis, syaitan dan dajjal. Why? Kalau kita tengok pada awal-awal sejarah Bani Israel ni, kita sudah rasa pelik yang amat. Pasal apa? Mereka mengaku beriman di belakang Nabi Musa, Nabi Harun, dua orang Nabi dengan mereka. Bila selepas berlaku penyeberangan Laut Merah, Nabi Musa dipanggil oleh Allah bermunajat di atas Bukit Tur Sina. Berapa hari? 40 hari. Lambat sikit turun. Tak, maaf. Lambat sikit turun, apa berlaku? Siapa buat hal? Siapa buat hal? Musa. Musa buat hal. Ingat, Musa zaman tu ada dua orang. Musa zaman tu ada dua orang. Nabi Musa, Musa bin Imran bin Qahat bin Azir bin Lewi bin Yaqub. Yang ni Musa bin Zafar. Musa bin Zafar itulah dikenali sebagai Musa As-Samiri. Kita keloi Musa Samiri, nama betul dia Musa bin Zafar. Jadi dialah buat apa? Buat patung. Patung apa? Patung lembu. Dan lembu ni dibuat daripada emas. Dan lembu ni boleh bercakap. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel yang duduk belakang Nabi Musa boleh terpengaruh dengan dakwah dan penipuan Samiri? Cerita nak sesat, siapa-siapa boleh sesat. Cerita nak bid'ah, siapa-siapa boleh bid'ah. Cerita nak jadi khurafat, siapa-siapa boleh jadi khurafat. Yang kita tak faham, orang yang hidup dengan dia, Nabi Musa dan Nabi Harun, cerita hal lembu saja orang jadi boleh sembah ni Tuhan, tak pelik ke? Kita Nabi dah lama tinggalkan kita. Nabi dah lama wafat, 1400 tahun lebih. Kalau hari ni orang buat kita, depan kita lembu suruh sembah, senang ke payah nak sembah? Payah. Hak Nabi tinggal jauh. Ni Nabi hidup sekali, sembah lembu ni boleh sembah. Pasal apa? Terlampau mudah. Nabi hidup lagi ni, tinggal 40 hari saja. Benda ni dia tak boleh fikir ke Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita. Musa hidup, Harun hidup, hang suruh sembah lembu. No lah. Kenapa tak keluar kalam lagu tu? Sebab waktu berada di bumi Mesir, waktu berada di bumi Mesir, perkara lebih awal perlu kita tahu, Bani Israel masuk Mesir bila? Bila Bani Israel masuk Mesir? Sebab mereka keturunan Nabi Allah Yaqub. Nabi Yaqub duduk mana? Palestin. Zaman Nabi Allah, anak Nabi Yaqub siapa? Yusuf lah bawa. Kes pengkhianatan saudara sendiri, akhirnya Yusuf dibawa oleh salah seorang orang kenamaan Mesir, kebawa ke negeri dia, negeri Mesir, dijadikan anak angkat. Kemudian jadilah isu, akhirnya dipenjarakan, lebih kurang fitnah wanita, akhirnya dia jadi menteri perbendaharaan, menteri keuangan Mesir. Masa itulah dia buat helah, dia suruh adik-beradik dia datang ke Mesir. Kemudian balik semula, bawa bapak dia sekali, siap dengan baju dia. Hak dia lempak ke muka bapak dia boleh celik balik tu. Jadi itulah buat pertama kali migrasi Bani Israel mula masuk ke bumi Mesir. Bila masuk ke bumi Mesir, zaman ni biasa lagi. Sebab ni zaman siapa? Sebab ni zaman Heksos, bukan zaman Fir'aun. Ingat, dua Nabi yang latar belakang bumi Mesir. Nabi Yusuf Mesir, Nabi Musa Mesir. Pasal apa? Setiap kali Allah cerita tentang Musa, naik Fir'aun, naik nama Fir'aun. Cerita Nabi Yusuf, satu nama Fir'aun pun tak naik, sedangkan dia duduk Mesir. Cuba fikir, pasal apa? Pasal apa? Bumi yang sama, bila cerita tentang Musa naik nama Fir'aun, bila cerita tentang Yusuf tak naik nama Fir'aun kecuali kalimah Al-Malik. Maksudnya zaman tu zaman kerajaan. Kerajaan tu ialah kerajaan Heksos yang memerintah hampir 498 tahun.
Fir'aun kalau nak kira 3000 sebelum Masihi lagi, Fir'aun hulu, Fir'aun hilir no. Tapi sampai satu masa bangsa Hessos yang datang daripada tamadun Mesopotamia no. Tahu tamadun Mesopotamia? Antara sejarah awal kebudayaan dan ketamadunan manusia selepas peristiwa banjir besar Nabi Nuh. Barulah jadi tamadun Mesopotamia. Ada 5 kerajaan hingga 6 kerajaan besar. Antaranya kerajaan Sumeria yang terkenal dengan kod Raja Hammurabi itu kan. Pernah belajar sejarah kan? Kerajaan Akkadia, kerajaan Sargon, kerajaan Kaldea, kerajaan Aramea, dan yang terkenal ialah kerajaan Babylon. Betul ke ada kerajaan Babylon dulu? Ke dia khurafat? Ke dia dinamakan? Kan dalam Quran ada Allah hantar 2 orang malaikat Bibabila Harut wa Marut, dan ke negeri Bibabila. Babil tu apa? Babylon lah. 2 orang malaikat Harut dan Marut. Di sini dia start lagi. Di sini kita nak perkaitan dia. Bila sebut Babylon, dia akan terkait dengan zaman Namrus lagi. Adakah kerajaan Mesir dengan Babylon Sumeria ni sama naik, ataupun lepas jatuh kerajaan Babylon baru naik Mesir? Tak. Dia sama naik. Bukti dia di mana? Fir'aun Mesir hulu dan Mesir hilir 3000 sebelum Masihi. Maksudnya 3000 hingga 2800 sebelum Masihi itu kerajaan Mesir Fir'aun dah ada. Dan kalau ikut perhitungan Namrus lahir dia 2275, meninggal 1943 sebelum Masihi. Bawah lagi, walaupun Sumeria lebih awal. Nabi Ibrahim yang hidup zaman dia 1997 sebelum Masihi sampai 1822 sebelum Masihi, memang sempat zaman Namrus. Tapi bagaimana percaturan tadi? Heksos. Lepas Heksos jatuh tu barulah naik Fir'aun Ahmos, rebut balik kerajaan dan dinasti Fir'aun yang telah dikalahkan oleh bangsa Heksos dulu. Jadi sampailah dinasti yang ke-19, dimulakan oleh Ramses I, Seti I, Ramses II. Inilah dipanggil Fir'aun Nabi Musa. Lepas mati itu baru Fir'aun Marneftah, baru Fir'aun Seti II, baru Fir'aun Amenemsis, dan sampailah 12 Fir'aun dinasti 19. Nampak tak sejarah yang Allah tunjuk pada kita? Walaupun bumi yang sama, kita akan jadi pelik. Dan bila kita buat analisis dan kejadian, kita akan nampak melalui disiplin ilmu sejarah. Kita start mana sebelum nak sampai ni? Sebelum nak sampai sini dia duduk mana tadi? Kalau kita cerita ni dia jadi kod lain. Kita nak sampai ni Samiri, ya betul. Pasal apa? Sebab di Mesir masa tu dah berlaku apa yang berlaku di Babylon. Babylon dulu, Babylon tu Namrus. Namrus ni nama betul dia apa? Namrus lah, bin Kan'an, bin Kush, bin Sam, bin Nuh. Dia tu cicit nombor 5 Nabi Nuh baru. Betul ke Namrus cicit Nabi Nuh? Nak kata apa lagi? Hak terselamat banjir besar tu siapa? Hak terselamat banjir besar siapa? Tak ada orang lain dah. Hak lain semua golongan-golongan ingkar. Hak siapa keluar lepas tu? Keturunan ni je. Keturunan yang berbaki hadut atas kapal, orang-orang yang elok, orang-orang yang beriman. Marilah hak jahat ke hak baik lepas tu, tu je lah sumber dan pusat keturunan dia. Zaman Namrus kita tahu, Namrus pakar dalam bidang astronomi, Namrus pakar bidang astrologi, lalu dia menubuhkan ilmu palmistry. Berapa kali saya malah nak sebut dah palmistry, ilmu horoskop. Hak 12 tu, Cancer, Gemini, Leo, Sagittarius, Capricorn tu. Tu bukan zaman ni, Namrus lagi. Begitu juga sistem seksagasimal tu, yang berteraskan nombor asas 660.
60 saat sama dengan 1 minit, zaman Namrus lagi. 60 minit sama dengan 1 jam, zaman Namrus. 360 darjah simetri, hak kita nak melukis plan, nak buat peta, zaman Namrus. Sebab Namrus cukup cekap dalam architecture. Architecture ni lah di kemudian hari dikenali sebagai para stone mason. Stone mason bergabung dengan architecture, lalu membentuklah apa yang dikatakan sebagai Freemason yang dirasmikan dan disahkan pada awal abad ke-18. Tapi zaman Namrus, dia suruh rakyat-rakyat dia sembah apa? Sembah matahari, sembah dewa-dewa. Banyak dewa zaman Namrus. Dialah pencipta awal kuil Mardut. Dialah zaman Babylon juga buat taman tergantung. Kota Nineveh di Assyria Empire tu, Assyrian Empire, kota Nineveh, pernah dengar tak? Kota Nabi Yunus lah tu. Kan Nabi berbicara dengan Adas. Adas, tahu tak? Masa Nabi pergi Taif tu, Nabi pergi Taif kan nak dakwah, tak ada orang terima. Nabi balik dalam keadaan berdarah, Nabi singgah di sebuah kebun. Kebun tu milik 2 pemuka Quraisy, Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Dia suruh anak buah dia Adas beragama Kristian bagi anggur dengan air kat Nabi, santuni Nabi, layani Nabi. Keluarlah cerita pasal kota Nineveh, kota Nabi Yunus. Adas beriman, Adas masuk Islam. Tu zaman Namrus juga dibina. Itulah kehebatan Namrus. Tapi yang jadi masalah di kemudian hari, bila kesombongan berlaku, congkak berlaku, takabur berlaku, dia mengaku jadi Tuhan. Dan paling level pun dia manusia yang menjadi pengantara jambatan dan perhubungan antara manusia dengan Tuhan. Dia jadi pengantara antara manusia dengan Tuhan. Dan watak ini dibawa sampailah kes Nabi Isa. Dan hari ini dogma dan doktrin ini masih dibawa, seolah-olah siapa yang menjadi penghubung jambatan antara manusia dengan Tuhan. Siapa? Hak duduk di tiang salib. Siapa? Itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat. Judas kan? Judas Iskariot. Walaupun dia berakidah tu Nabi Isa. Sebab watak yang akan keluar tu watak seorang manusia yang boleh jadi penghubung antara manusia dengan Tuhan, dan key dia ialah syurga. Tanpa orang ni tak dapat syurga. Zaman Namrus dia dah mula. Tanpa aku kamu tak akan dapat syurga. Jadi akulah Tuhan, dalam masa yang sama akulah yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhan. Jadi hiduplah Namrus zaman dia. Isteri dia siapa? Isteri Namrus siapa? Semiramis. Isteri dia tu mak dia. Namrus kahwin dengan mak sendiri, Namrus kahwin dengan ibu sendiri. Dialah anak, dialah suami kepada Semiramis. Tapi lepas Namrus meninggal, Semiramis tengok apa? Di taman dia, di kebun dia tu ada satu dahan pokok zaitun yang dah reput, yang dah mati. Tiba-tiba keluar satu tunas kecil, tunas baru. Pohon tu dah mati, dahan tu dah mati, ranting tu dah mati, tapi tiba-tiba keluar tunas. Lalu dia dapat idea, dia mengandung. Dia mengandung, tapi tak ada bapa, tak ada suami. Seolah-olah mengandung sendiri, mengandung magic, mengandung kurniaan Allah. Mengandung kurniaan Allah. Lalu keluarlah seorang anak. Anak tu Ninus pun orang panggil, Tamus pun orang panggil. Tamuzi satu lagi. Ninus pun dia, Tamus pun dia, Tamuzi pun dia. Jadi bagi Semiramis, dia menganggap Tamuzi itu adalah reincarnation, pengembalian semula Namrus ke dunia. Hakikatnya anak ni nama Tamus, tapi roh duduk dalam tu roh Namrus. Roh Namrus. Sebab itulah sebelum anak ni lahir, pokok zaitun hak tumbuh tadi, itu dijadikan sebagai clue dan perlambangan.
Kemudian dia letak satu pohon yang dipanggil pohon evergreen. Pohon evergreen dalam bilik dia. Pohon evergreen, tahu pohon evergreen? Kemudian setiap kali 25 Disember, bangun pagi esok penuh dengan hadiah di pohon evergreen ni. Roh Namrus mari sangkut hadiah pada pohon evergreen 25 Disember. 25 Disember tu tarikh lahir Namrus. Hari ini pohon evergreen diadaptasi pada agama apa? Sini lagi bermula. Siapa yang kena belasah, siapa yang kena pebodoh, siapa yang kena tipu. Lepas tu keluarlah, dipanggil keluarga Tuhan. Namrus, Semiramis dan Tammuz tadi. Trinity bermula di sini lagi. Ada Tuhan Bapa, ada perempuan, ada anak. Kristian ni dah ketinggalan dah. Nasara dah ketinggalan dah, adaptasi daripada agama pagan kuno lagi. Nak merosakkan ajaran-ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam. Benda ni lah yang dibawa. Bila start dia, bila muncul dia, zaman Namrus lagi. Dan hari ini Semiramis ada di mana-mana. Nak tengok Semiramis? New York. New York, tengah tasik tu, duk pegang buku, duk pegang obor. Statue of Liberty. Statue of Liberty itulah watak Semiramis. Tahu dah obor tu? Obor. Hujung obor tu ada apa? Ada api. Api itulah menggambarkan roh Namrus yang masih tetap hidup sampai hari ini. Api yang diobor tu gambaran roh Namrus yang masih tetap hidup sampai hari ini, sedang memerhatikan dunia kita sekarang. Sebab dulu dia memerintah Babylon lama, dan hari ini Babylon baru adalah Babylon baru hari ini apa dia? Di mana Babylon baru? Semiramis ni duduk di mana? New York. New York tu apa? Amerika. Sebab tu sistem seksagesimal, sistem nombor 660 tu ditukar kepada sistem 1. Tengok pada kod duit $1 MDCCLXXVI tu. Faham ke tak tu? Itulah perlambangan pertukaran seksagesimal ke centesimal itulah. Tahun tu kod tu keluar nombor 1776. 1776 ialah tahun Sembilan 1957 Malaysia merdeka. 1776 Amerika merdeka. Illuminati pun 17 Illuminati ditubuhkan. Freemason satu hal, Illuminati 1 hari bulan Mei 1776. Nasib baik Illuminati tubuh 1 hari Mei. Kita dapat juga cuti tak? Tahu dah untuk siapa anda bekerja sekarang. 1 Mei juga terkait dengan ritual Beltan. Pernah dengar ritual Beltan ni? May Day. Pernah dengar May Day? Hari Mei, bukan kumpulan Mei. May Day, ritual Beltan. Dia ritual Beltan ni dia ambil dari Tammuz. Tammuz tu juga. Tammuz, tam tu sempurna. Mus tu membakar, pembakaran yang sempurna. Tammuz dalam upacara ritual Beltan ni dipanggil sebagai Moloch, M-O-L-O-C-H. Mereka ni nak buat apa? Ada ritual May-Day ni, ritual Beltan May-Day ni, orang-orang druid di Inggeris dulu. Dia ambil anak-anak yang kecil, dia anyam patung yang besar. Patung ni patung anyaman, dia letak anak-anak 2-3 orang, dia bakar patung tadi. Ni upacara untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada iblis dan setan.
pembakaran hidup-hidup. Dan hari ini ritual ni masih berlaku. Bukan rakyat biasa, bahkan orang-orang hak tahap besar, hak nak bertanding jawatan dalam Presiden Amerika pun terlibat dalam upacara ritual satanik di Bohemian Grove. Pernah dengar tak Bohemian Grove? Lambang buruh hantu. Buruh hantu hak duk sengit macam lambang kelab bola sepak Sheffield Wednesday tu. Pernah dengar tak? Pernah dengar. Pernah tengok tak gap buruh hantu tu dia bukan duk betul. Buruh hantu tu duk sengit macam ni, muka macam nak ni. Pernah tengok tak lambang macam tu? Ini lambang Bohemian Grove. Sebab tu upacara ni dia lambang gambar burung hantu besar. Burung hantu tu merujuk pada siapa? Burung hantu tu rujuk pada siapa? Okey, tunggu sat Sambung hak tadi dulu. Semiramis dalam Tristar, Columbia, syarikat perfilman Sony Picture Production. Pernah tengok tak? Wanita yang berpakaian Roman warna putih duk pegang api. Tu siapa? Sama juga. Semiramis juga. Kadang-kadang nama dia apa? Nama dia Ratu Ria, Ratu Syurga. Kadang-kadang simbol dia orang buat gambar ikan. Ikan tu ialah simbol Dewi Cinta. Kadang-kadang Semiramis gambar burung merpati duk gigit ranting daun zaitun. Ni standard. Biasa merpati dengan ranting daun zaitun tu guna untuk apa? Keamanan, peace, konon-kononnya kan. Itu lambang bagi Semiramis. Lebih jauh juga, dia juga dilambang sebagai Madonna. Bukan Madonna penyanyi tu, Madonna, Dewi Madonna yang disembah. Ada di kawasan Asia, kawasan Jepun, kawasan Tibet yang menyembah Dewi Madonna. Juga dia dikenali sebagai atas sembahan nama Astarte. Ada sebut Easter, ada sebut Ishtar, ada sebut Ashtaroh, ada sebut Astarte. Astarte itu dalam Greek, dalam Yunani. Ratu Astarte nak boleh tengok kat mana? Pi Queens Bay ada Ratu Astarte. Kadang-kadang kita minum sekali dengan Ratu Astarte. Starbucks, gambar Starbucks perempuan rambut gerbang tu, itulah dia. Ratu Astarte. Siapa dia? Semiramis juga. Kalau nak kira Namrus, Namrus ni gelaran dia Dewa Bakus. Kalau ada patung Dewa Bakus, Namrus. Dewa Vine, arak vine tu, dia juga. Dewa Matahari, dia juga. Hercules sebenar, watak Hercules, Dewa Hercules dalam dewa-dewa Yunani Greek kuno tu dibawa daripada watak Namrus juga. Anak pada Hercules ada Zeus, ada Hades, ada Poseidon, ada Jupiter, ada Athena, ada Saturn. Semua tu ialah dewa-dewa yang adaptasi daripada Babylon lagi. Sebab tu Rom dia ada satu dewa nama Dewa Janus. Dia ada orang berkepala dua. Orang Rom ni panggil Dewa Janus ni, sebenarnya di Babylon tu dia dah dipanggil Dewa Ianus. Dewa Ianus tu lah gambar burung hantu tu. Gambar burung hantu ni dipanggil Dewa Ianus. Dewa Ianus ni merujuk kepada Namrus. Yang ni jugalah, burung ni jugalah kemudian adaptasi jadi burung helang. Burung helang lambang Freemason, dan dia juga jatah bagi negara Amerika. Jangan nampak burung helang Winston saja. Jatah Amerika. Dan inilah dipanggil burung Draco. Istilah dia burung helang ni Draco. Draco ni ambil di mana? Ingat kisah Pangeran Vlad III dari Transylvania dengan Wallachia tu. Kaunselor, pengurusi persatuan naga pada abad ke-15. Dracula, tak ingat hotel tu, Civilian Hotel tu? Tu ada kisah dia tu, Pangeran Vlad III tu. Dracula ni asalnya Dracul, anak Dracul. Tu kisah dia. Dracula tu Dracula lah, dia reka cerita tu. Tapi dia ada satu persatuan. Bapa dia dulu kaunselor dalam persatuan persaudaraan naga pada abad ke-15. Tu dia guna lambang Draco tu, Draco jadi
Dracula. Macam juga waktu Bohemian Grove buat ritual, dia panggil ritual hak bagi nyawa dia kepada setan dan iblis tu, dia panggil cahnabai. Cahnabai kita lah ni bila sebut tentang makan orang ni kita panggil kanibal. Faham ke tak setakat ni? Faham ke tak? Okey. Baik. Pukul 9 ni Freemason tak tahu lagi ni. Kita potong boleh tak? Sebab nak cerita Freemason dalam masa sejam suku, sejam setengah, memang tak tahu ke mana lah. Sekurang-kurang ada 3-4 siri baru boleh habis Freemason. Jadi inilah asas-asas untuk kita kaitkan. Untuk kita kait bermula di sini. Kemudian ritual-ritual ini dibawa ke mana? Lepas kerajaan Babylon jatuh, golongan-golongan bangsawan dan elit istana daripada Babylon pergi ke Mesir. Dia bawa dah ritual-ritual mereka ni, hak sembah setan, sembah iblis ni, masuk dalam istana, bergabung dengan golongan elit Fir'aun. Kita tahu zaman Fir'aun zaman apa? Zaman ahli sihir, zaman sihir kuat. Oh, eloklah zaman sembah setan gabung dengan geng ahli sihir. Maka di sinilah dikatakan permulaan pembukuan satu ilmu yang dipanggil ritual Kabbalah. Dah dengar tak Kabbalah? Kabbalah ni lah yang sedang masuk sinonim dengan naiknya agama Yahudi. Tu jadi tak pelik langsung kalau kita tengok sejarah tadi bagaimana mereka boleh sembah ni mudah. Sebenarnya mereka dah lama ni, imam-imam Bani Israel, pemimpin Bani Israel dah terikut-ikut dengan ritual okultisme Kabbalah. Gabungan ilmu sihir dan penyembahan secara gelap iblis dan setan yang dibawa daripada Babylon masuk dalam bangsawan elit dalam istana Fir'aun. Dan kita tengok zaman Fir'aun bermula lagi Trinity, iaitu Tuhan Ra, the one eye sun god. Gambarkan mata sebelah tu, Tuhan satu, Tuhan bermata satu, Dewa Ra. Kemudian timbullah Trinity dia, iaitu apa dia? Isis, bukan Isis Baghdad punya ni. Isis, Osiris dan Horus. Pernah tengok tak? Osiris, Isis, Horus. Isis tu siapa? Isis tu lelaki ke perempuan? Isis lelaki ke perempuan? Isis Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Dia panggil lagi. Horus tu gambar kepala burung. Tuhan Horus tu tubuh manusia, kepala burung. Burung tadilah. Jata negara tadi, Draco tadi burung apa? Burung helang. Kepala burung helang. Dan kepala ni selalu ada dalam logo World Cup Piala Dunia. Perhati betul-betul. Piala Dunia hak 94 ke atas, perhatilah, tak akan ketinggalan kepala dongga ni. Pasti disisipkan kepala burung helang tu. Kok sengit ke, kok melintang ke apa, tengoklah. Kepala Horus mesti ada dalam logo World Cup. Lepas tu penyembahan Tuhan dewa-dewa banyak di Mesir. Bukan setakat Ra, bukan setakat Isis, Osiris, Horus. Kita ada dewa Thor, kita ada dewa Emtah, kita ada dewa Anubis, kita ada dewa Hathor. Hathor itulah dewa lembu sebenarnya. Bukan kata Samiri itu baru buat. Hathor dewa lembu dah lama disembah di bumi Mesir. Hathor ni dewa berbentuk lembu. Samiri tukar balik. Cuma hak ni jadi pelik, bila dia mah dia boleh bercakap. Orang-orang ni pernah minta dengan Nabi Musa supaya dibuat satu patung untuk sembah dia. Ada dah perkataan lagu ni pada Nabi Musa, suruh buat patung, suruh sembah, nak nampak juga Tuhan. Sebab itulah ritual Kabbalah nombor satu kitab mereka ialah Zohar, yang menceritakan tentang sifat-sifat dan bentuk zat Tuhan. Kabbalah dah mula awal lagi tentang sifat dan bentuk Tuhan dalam kitab mereka, buku mereka yang nama Zohar. Dalam Kabbalah juga, kalau bab syariat, bab agama, mereka ada satu kitab lain yang dinama Sidur. Kalau bab hal-hal perayaan dan keagamaan dipanggil kitab Makhzur. Inilah tiga ni.
Zohar, Sidur dan Makhzur